Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih lagi kerana menonton saya pada hari ini. Walaupun saya dah lama tak live, saya rasa kiranya ada beberapa hari juga saya tak live, tapi saya terpanggil untuk buat live hari ini untuk mempertahankan tomahan kepada Sultan Johor yang telah diberikan oleh beberapa kelompok dalam Pakatan Harapan ke atas baginda Sultan Johor. Jadi pertamanya saya nak beritahu ada isu yang timbul di sebalik titah Sultan Johor yang mengatakan baginda bersedia untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri Johor pada bila-bila masa. Selepas daripada titah baginda itu, tiba-tiba keluar pula seorang peguam daripada DAP lah, saya kirakan, saya pun tak tahu dia parti apa. Tapi beliau mengatakan bahawasanya baginda Sultan tidak boleh membubarkan DUN mengikut kehendak diri sendiri. Bermaksud baginda masih lagi memerlukan supaya ada cadangan daripada Menteri Besar untuk membubarkan DUN. Okey, pertama sekali saya nak jelaskan bahawasanya tiada dalam titah Sultan Johor yang mengatakan bahawa beliau sendiri nak membubarkan DUN Johor. Beliau tak kata, baginda tidak kata sedemikian rupa. Baginda mengatakan kiranya kalau keadaan mendesak, baginda akan bersedia pada bila-bila masa untuk membubarkan DUN Johor, Dewan Undangan Negeri Johor. Jadi bukan Dewan Undangan Negeri, maaf, Dewan Negeri Johor. Jadi pada bila-bila masa Dewan Negeri Johor ni boleh dibubarkan dengan syarat ada cadangan daripada Menteri Besar supaya Dewan Negeri Johor dibubarkan. Jadi tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah baginda Sultan tidak mengikut perlembagaan negeri dan sebagainya. Sebab kita dah tahu secara umum dalam Perlembagaan Persekutuan, untuk yang di-Pertuan Agong memang perlu mengikut nasihat Perdana Menteri untuk membubarkan parlimen, tetapi yang di-Pertuan Agong mempunyai budi bicara untuk tidak membubarkan parlimen. Dalam Dewan Negeri Johor pula, Undang-Undang Tubuh Negeri Johor telah ada menyatakan bahawasanya baginda Sultan boleh membubarkan Dewan Undangan Negeri pada bila-bila masa pada kehendak baginda dengan syarat mengikut kepada apa yang dinasihatkan oleh Menteri Besar. Okey, jadi tak ada isu di sini. Memang betul Dewan Negeri tidak boleh dibubarkan begitu saja. Dewan Negeri perlu untuk membubarkan Dewan Negeri, baginda Sultan perlu mengikut kepada cadangan daripada Menteri Besar. Itu memang clear, tak ada masalah dekat situ. Tetapi ini bukan isu perundangan semata-mata. Daripada pihak Pakatan Harapan, mereka cuba mengalihkan isu, mengatakan bahawasanya baginda Sultan tidak mengikut perlembagaan negeri. Sebenarnya itu salah sama sekali. Baginda Sultan mengerti bahawasanya untuk membubarkan DUN memang perlu nasihat daripada Menteri Besar, dan itu termaktub dalam Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Johor. Dan Kerajaan Negeri Johor, walaupun ada perkara yang disebutkan bahawasanya Raja Sultan mempunyai kuasa untuk membubarkan Dewan Undangan Negeri, tapi perlu dibaca juga dengan fasal sebelumnya yang berkata bahawasanya kalau nak bubarkan Dewan Negeri perlu mengikut kepada nasihat daripada Menteri Besar. Jadi ini clear. Sultan Johor tahu tentang perkara ini. Jadi jangan fitnah Sultan Johor seakan-akan Sultan Johor tak tahu. Sultan Johor tahu. Dan Sultan Johor juga mempunyai majlis penasihat undang-undangnya sendiri. Dan secara ikut logik, tak perlulah kita berdebat tentang isu perundangan. Kita ikut secara logik semata-mata. Secara logiknya, Menteri Besar Negeri Johor sekarang ini adalah Dato' Asni daripada UMNO. Kiranya ada cubaan untuk menggulingkan kerajaan negeri, sudah tentu Dato' Asni akan mencadangkan supaya Dewan Negeri untuk dibubarkan. Jadi tak ada isu, bukan isu perundangan di sini. Tetapi cuba dialihkan isu ini kepada satu isu perundangan supaya nampak supaya Sultan Johor ini tak tahu undang-undang. Sedangkan baginda Sultan tahu tentang undang-undang ni. Dan kita pun tahu.
Kita pun tahu. Dan undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor ni dah ada dekat sini. Dah ada dalam ni. Dalam Perlembagaan Persekutuan, sudah ada termaktub tentang undang-undang tubuh kerajaan negeri. Beberapa perkara tentang undang-undang tubuh kerajaan negeri. Dalam jadual 8 artikel 71. Okey, jadual 8 artikel 71 saya boleh tunjuk kat sini. Dan memang ada. Dan it's clear. Sangat jelas pada perkara ke-9 sama dengan undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor. Jadi tak ada isu perundangan di sini sebenarnya. Dia bukan soal isu perundangan, tetapi apa yang dititahkan oleh Baginda Sultan merujuk kepada keadaan politik semasa di Johor. Kiranya berlaku permintaan untuk Dewan Negeri dibubarkan, makanya Sultan Johor dah kata dia tidak akan teragak-agak. Baginda tidak akan teragak-agak untuk membubarkan parlimen. Parlimen lagi. Untuk membubarkan Dewan Negeri. Jadi jangan fikir Sultan Johor tak tahu. Dia tahu. Baginda tahu. Jadi ini adalah satu langkah jahat untuk memastikan supaya seakan-akan Sultan Johor tak tahu tentang perkara ini. Sebenarnya Sultan Johor tahu. Kita mengerti bahawasanya kata-kata Sultan Johor itu boleh disalahertikan nak mengatakan bahawa Sultan Johor ni nak membuarkan DUN sesuka hati. Itu tidak betul. Itu yang saya marah sangat. Saya tengok kenapa nak kritik Sultan Johor atas asas perundangan, sedangkan masalah utamanya bukan asas perundangan pun. Bukan tentang perundangan pun, tetapi tentang kata-kata titah Sultan itu yang seakan-akan tidak memihaklah kepada Pakatan Harapan di Johor. Kemudian AMK pun keluarkan kenyataan dan sebagainya. Isu dia sekarang ni kita tak perlu berdebat tentang undang-undang perihal undang-undang tubuh kerajaan negeri pun. Ini adalah soal permainan politik. Permainan politik sesetengah pihak untuk menampakkan supaya Sultan Johor seakan-akan tidak tahu undang-undang tubuh kerajaan negeri Baginda sendiri. Dan ini adalah satu permainan jahat pada saya. Ini satu perkara yang jahat. Sebab tak seharusnya perkara ini berlaku kerana kedudukan Sultan di sebuah negeri itu adalah satu kedudukan yang tinggi. Satu kedudukan yang tinggi dan perlu dihormati. Baginda ada majlis perundangan sendiri yang boleh menasihati Baginda tentang perihal undang-undang tubuh kerajaan negeri. Jadi Baginda tak akan cakap secara membuta tuli sekiranya nak membubarkan DUN ni. Bukan dia tak tahu yang nak membubarkan DUN ni memerlukan nasihat daripada Menteri Besar. Dan ini jelas. Jadi saya berharap supaya tidak dipanjangkan perkara ini lagi. Undang-undang tubuh negeri Johor bagi 2 pakai 2, raja boleh menangguhkan. Betul. Yang ni betul. Jamal Sharif betul. Saya yang tweet benda ni. Bersama dengan Jazli Dawani dalam Twitter. Saya yang cakap tentang perkara ini. Betul, memang Undang-Undang Tubuh Negeri Johor perkara 23.2 bahagian 2 kata raja boleh menangguhkan atau memasukkan Dewan Negeri. Okey, ini soal perundangan Dewan memang betul dia boleh memasukkan dan menangguhkan Dewan Negeri, tetapi perlu juga dibaca dengan fasal sebelum itu. Merujuk kepada fasal sebelum itu yang saya boleh rujuk sebab saya tak ada Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri, saya tak print, tetapi sama dengan apa yang dalam Perlembagaan Persekutuan. Saya bagi contoh Okey. Sekarang ini kena baca juga dengan fasal kedua, iaitu the ruler may act in his discretion in the performance of the following functions. Okey. Dan fasal sebelum itu yang in the exercise of his functions under the constitution of this state or any law or as a member of the conference of rulers, where the ruler is to act in accordance with the advice or on advice, the ruler shall accept and act in accordance with such advice. Bermaksud setiap daripada tindakan baginda, okey, perlu mengikut nasihat daripada Menteri Besar. Itu pertama. Keduanya barulah diberitahu pengecualian. Apa je yang tidak baginda tak perlu dengar, kata-kata Menteri Besar ataupun kata-kata Majlis Eksekutif. Okey? Antaranya adalah untuk melantik Menteri Besar, pertama. Kedua adalah untuk tak membubarkan Dewan Negeri. Ketiga adalah untuk meminta supaya ada pertemuan dengan Majlis Raja-Raja. Keempat,
apa-apa 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 fungsi baginda sebagai ketua agama Islam di negeri itu. Jadi dalam senarai-senarai pengecualian ini tidak termasuk dengan perkara 23.2 bahagian 2 itu. Okey, ini jelas dan baginda Baginda Sultan tahu tentang perkara ini. Jadi memang jelas sebenarnya memang jelas baginda Sultan tahu tentang bahawasanya untuk membubarkan DUN memang perlu mengikut kepada nasihat Menteri Besar. Dan ini juga telah ada dalam satu kes yang berlaku di negeri Kedah pada tahun 2013. Okey, telah dinyatakan oleh hakim dalam kes tersebut bahawasanya maksud perkara 23.2 ini, sebab perkara 23.2 ini ada juga dalam perlembagaan negeri lain, termasuk negeri Kedah, termasuk negeri Perak, termasuk negeri Selangor, termasuk negeri Pahang. Jadi Undang-Undang Tubuh Negeri Johor perkara 23.2 ini bukanlah undang-undang yang hanya Johor je ada. Negeri-negeri lain pun ada. Saya dah baca. Dan semua negeri-negeri ada undang-undang ini. Cuma yang dimainkan oleh DAP sekarang, dimainkan oleh Pakatan Harapan, seakan-akan baginda Sultan tak tahu. Sedangkan baginda Sultan tahu tentang perkara ini. Okey? Jadi, daripada kita nak main dengan maksud undang-undang itu sendiri, sebenarnya yang perlu kita tahu adalah baginda Sultan ada penasihat undang-undangnya sendiri dan baginda tahu tentang perkara ini. Dan baginda perkatakan melalui titah beliau cuba nak mengatakan bahawasanya sekiranya ada cadangan untuk bubarkan Dewan Negeri, pada kuasa dan budi bicara baginda boleh bubarkan dan baginda bersedia untuk bubarkan. Itu sebenarnya yang perlu dimainkan. Maaflah kalau saya punya perkataan ni sukar nak difahami, tapi itu yang saya nak highlight. Jangan main dengan jargon-jargon undang-undang perlembagaan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana itu bukan masalahnya. Masalahnya adalah ada beberapa pihak cuba nak tunjulkan, menampakkan bahawasanya Sultan Johor tak tahu tentang undang-undang tubuh kerajaan negeri baginda sendiri. Dan perkara 23.2 ini bukanlah hanya Johor yang ada, negeri-negeri lain pun ada. Negeri Selangor ada, negeri Pahang ada, negeri Perak ada. Dia bukan satu klausa yang khas untuk negeri Johor sahaja. Okey? Jadi memang semua negeri-negeri di Malaysia ini, setiap raja-rajanya memang perlu, kalau nak bubar Dewan Negeri, memang kena tunggu cadangan daripada Majlis Eksekutif dan secara khususnya Menteri Besar untuk bubarkan dulu Dewan Negeri, barulah Raja Sultan boleh perkenankan pembubaran tersebut. Tetapi baginda mempunyai kuasa untuk tidak perkenankan. Okey, jadi ini confusion yang berlaku sekarang ini. Ramai yang menganggap bahawasanya negeri Johor dalam kes ini punya satu undang-undang khusus yang negeri lain tak ada. Sebenarnya ada pada semua negeri lain. Saya dah rujuk dah kepada undang-undang tubuh negeri Selangor, negeri Perak, negeri Pahang, negeri Kedah. Ada 4 ini. Empat ada fasal yang sama, perkara yang sama yang disebutkan. Dan memang mengikut perundangannya memerlukan Menteri Besar untuk menasihat Sultan Johor. Tetapi ini bukan isunya. Jangan salah anggap. Bukan isunya itu. Isunya adalah apabila pihak PH dan DAP cuba nak mainkan, nak tunjukkan bahawasanya macam Sultan Johor ni tak tahu. Padahal beliau tahu. Cuma beliau nak katakan, baginda nak katakan bahawasanya kiranya berlaku ada cadangan nak memasukkan atau membubarkan Dewan Negeri, baginda boleh bubarkan. Baginda bersedia untuk bubarkan. Walaupun pada hematnya baginda punya budi bicara untuk tidak bubarkan Dewan Negeri, tetapi baginda boleh bubarkan. Okey, itu isu dia sebenarnya. Yang itu yang saya nak highlight. Saya pun tadi dekat dalam laman di Twitter, saya ada bergaduh juga tentang isu ni. Sampailah saya clear sendiri, saya rujuk sendiri dengan semua undang-undang tubuh negeri. Memang betul apa yang diperkatakan, cuma naratif yang dimainkan itu adalah naratif yang jahat. Kita pula yang terperangkap Sebab itu kalau perasan tak ada pengamal undang-undang yang nak backup dalam isu ni. Sebab nampak naratif kita main salah.
Sedangkan naratif sebenarnya adalah ini adalah tindakan beberapa pihak untuk menampakkan supaya Sultan Johor ni tak tahu. Sedangkan bagi dia tahu. Okey? Ni naratif yang kita rasa macam itu kata diorang punya permainan ni bukan permainan yang biasa-biasa. Diorang bila dah jadi pembangkang ni dia cuba nak nampakkan supaya rakyat ni tak tahu langsung. Jadi pada satu tahap nanti bila rakyat dah terperangkap, nanti dia akan bomkan dengan ilmu yang diorang ada. Maksudnya apabila kita duk kata, orang kata Sultan Johor cakap betul, Sultan Johor boleh bubarkan negeri dengan sendirinya, bila kita salah nanti diorang akan attack kita. Jadi saya dekat sini tugas saya untuk membetulkan naratif. Sebenarnya memang betul apa dia berkatakan, tetapi permainan naratif mereka tu nak nampakkan Sultan Johor ni tak tahu. Ini sebenarnya yang jahat sebenarnya tuan-tuan dan puan sekalian. Memang jahat. Minta maaf sangat-sangat. Okey, diorang tu tak erti bahasa sebab rakyat tengah suffer, diorang nak sibuk rebut jawatan. Setuju. Ini masalahnya. Itu yang Sultan Johor nak cakap. Itu yang melalui titah Sultan Johor sebenarnya. Sultan Johor cuba nak tunjukkan bahawasanya Sultan Johor prihatin. Tengok dalam keadaan sekarang orang semua nak berebut jawatan. Jadi Sultan Johor nyatakan persediaan Sultan sendiri, baginda sendiri untuk membubarkan Dewan Negeri kiranya keadaan ini terus berterusan dan keadaan ini tidak dapat dibaiki sendiri oleh ahli-ahli Dewan Negeri. Okey, jadi tak ada masalah sebenarnya. Satu niat yang terpuji daripada baginda Sultan Johor untuk menyatakan sedemikian rupa. Sebab dia dah nampak Dewan Negeri di Johor sekarang ini berantakan dan berlakunya perpecahan dalam Dewan Negeri itu disebabkan oleh ada unsur-unsur jahat. Jadi Sultan Johor dah tahu dan Sultan Johor dah nyatakan persediaan. Ini adalah langkah jahat nak tunjukkan Sultan Johor tak tahu perihal undang-undang tubuh kerajaan negeri beliau sendiri. Okay? Right. Jadi itu yang dia agak berat, naratif ni memang agak berat sebab apa yang saya boleh perkatakan, apabila melibatkan perundangan ataupun terma-terma yang besar-besar ni lah kan, memang agak sukar untuk kita, untuk memahami. Malah saya sendiri boleh jadi terperangkap, malah kawan-kawan saya yang lain yang golongan profesional pun boleh jadi terperangkap dengan peperangan naratif ni. Okey? Sebab melibatkan perundangan atau dalam erti kata lain melibatkan penterjemahan perlembagaan negeri atau perlembagaan persekutuan memang memerlukan mahkamah untuk menilai. Okay? Dia bukan memerlukan kita untuk menilai mengikut pemikiran kita semata-mata. Jadi ini adalah satu langkah jahat sebab pihak pembangkang tahu dia nak nampakkan permainan diorang cantik, diorang nak nampakkan supaya diorang ni lebih tahu tentang undang-undang. Mereka cuba nak menonjolkan Sultan Johor seakan-akan Sultan tak tahu tentang perkara ni, Sultan main cakap je. Ini jahat. Ini permainan yang jahat. Minta maaf itu saya cakap, memang permainan yang jahat. Kalau tuanku titah MB supaya cadang bubar DUN, MB nak ingkar ke? Okey, ini isu dia. Ini yang saya katakan. Sebab kan bila saya kata Datuk Asni daripada UMNO, kalau ada desakan kepada Datuk Asni, dah memang confirm Datuk Asni akan pergi menghadap Sultan dan cadang bubar parlimen. Bubar parlimen lagi, astagfirullahalazim. Dan cadang bubar Dewan Negeri. Memang dah confirm. Jadi apa isunya sebenarnya? Isu yang dimainkan oleh si peguam tu, dia nak menampakkan supaya Sultan Johor ni nampak tak reti je. Sedangkan Sultan Johor tahu. Jadi memang MB boleh cadang bubar. MB ada kuasa cadang untuk bubar. Dan merihatkan antara keakraban antara Sultan Johor dan juga MB sendiri. MB sendiri boleh kata dengan Sultan Johor, tak apalah kalau macam tu saya cadanglah untuk bubar. Kalau Sultan Johor dah berkenan sangat nak bubar, saya boleh cadangkan. Dan ikut prosedur lah. Tak ada masalah sebenarnya. Tak ada masalah. Isu ni tak ada apa pun. Tetapi cuba dicerminkan oleh pihak pembangkang nak katakan supaya nampak Sultan Johor ni bengap sangat lah. Sedangkan Sultan Johor ni tahu. Sultan Johor tahu. Ini masalahnya. Diorang tak tahu ke Johor ada undang-undang tubuh negeri Johor? Ya. Undang-undang tubuh itu kata jangan terperangkap. Saya pun dah nyaris terperangkap tadi. Undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor perihal masalah ini, perihal yang perkara 23(2) tadi tu, perihal itu sebenarnya undang-undang itu ada pada semua negeri-negeri lain.
Okey, dia bukan satu undang-undang special pun. Undang-undang tubuh negeri ini memang berlainan untuk semua negeri. Tetapi untuk perkara itu, okey, 232 itu ada pada undang-undang tubuh negeri lain. Jadi kalau rujuk balik, pergilah download PDF negeri mana-mana, memang ada perkataan tersebut dinyatakan baginda Sultan mempunyai kuasa untuk membubarkan dan memasukkan Dewan Negeri. Memang ada. Memang ada. Tetapi memang perlu dibaca dengan fasal sebelum itu yang mengatakan bahawasanya kena ikut eksekutif dan juga perlu ikut secara khususnya Menteri Besar. Okey. Memang itu yang termaktub. Jadi mohon jangan terperangkap dengan naratif pembangkang ni. Saya dah nyaris terperangkap tadi. Saya tengok tak, undang-undang tubuh kerajaan negeri Johor ni lain. Okey, bila saya check balik, oh tak lain sebenarnya. Dan ini memang dia dah pasang perangkap siap dah untuk kita. Dah memang pasang perangkap siap-siap untuk kita supaya kita ni terperangkap. Kita ni jadi tak tahu pula apa-apa. Dan ini penjelasan daripada saya nak mengatakan bahawasanya apa yang peguam kata itu betul, apa yang dah viral itu memang betul, dan apa yang beliau cakap itu memang ada keabsahannya. Tetapi permainan mereka itulah untuk menampakkan supaya Sultan Johor tak tahu. Sedangkan Sultan Johor tahu. Dan kesalahan daripada pihak peguam itu adalah beliau mentakwilkan atau menafsirkan kata-kata baginda Sultan Johor dengan cara yang salah. Okey, dengan cara yang salah. Itu je yang kita boleh nak marah dengan peguam itu, sebab peguam itu cuba nak tunjulkan Sultan Johor ni tak tahu, Sultan Johor ni tak dinasihatkan dengan betul. Itu masalah utamanya sekarang ini. Jadi saya harap kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, okey, walaupun saya dia ingat Sultan Johor tu level puak-puak dia orang kot. Betul. Itu masalahnya. Diorang ingat Sultan Johor ni tidak dinasihatkan, sedangkan beliau ada majlis penasihat undang-undang beliau sendiri. Kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hari ini saya tak nak live panjang, tetapi cukuplah saya menjelaskan. Perkara pertama, perkara 232 itu memang wujud dalam setiap, hampir kesemua perlembagaan negeri, undang-undang tubuh kerajaan negeri lain. Jadi dia bukan undang-undang special. Kedua, sememangnya untuk membubarkan DUN memang memerlukan Menteri Besar untuk menasihatkan Sultan Johor. Itu dah betul. Okey. Ketiga, apa yang peguam itu cuba mainkan adalah satu naratif jahat dan nak memerangkapkan ramai pihak supaya menampakkan Sultan Johor tak tahu tentang undang-undang ini, sedangkan Sultan Johor arif tentang perkara ini. Keempat, saya mohon setelah penjelasan ini, tolong jangan terperangkap dengan permainan mereka ni. Tolong jangan terperangkap. Mereka cuba nak menampakkan supaya Sultan Johor ni partisan. Okey, dan mereka cuba nak nampakkan Sultan Johor ini seperti memihak kepada satu-satu parti, sedangkan Sultan Johor ini above political parties, di atas segala politik kepartian. Tolong jangan terperangkap. Okey, dan jangan cuba-cuba untuk melawan hujah nak mengatakan bahawasanya Johor ni mempunyai undang-undang tubuh kerajaan negeri sendiri yang membenarkan supaya raja boleh bubarkan dengan sendirinya. Saya dah semak semua, saya dah tanya pendapat, dan sememangnya betul. Memang betul. Perlu juga Menteri Besar untuk cadangkan. Dan inilah poin kelima. Cuba fikir, Datuk Hasni orang UMNO, Datuk Hasni Menteri Besar, Datuk Hasni kalau digugat kedudukannya, takkanlah Datuk Hasni tak nak cadang kepada Sultan Johor untuk bubarkan Dewan Negeri. Dan itulah berbalik kepada titah Sultan Johor. Baginda bersedia untuk bubarkan. Baginda tidak akan teragak-agak untuk bubarkan kiranya ada cadangan untuk bubarkan Dewan Negeri. Jadi cukuplah sekadar itu 5 perkara yang saya dah bincangkan, 5 perkara yang saya dah cerahkan kepada semua follower-follower saya pada malam ni. Saya harap supaya kita tak terperangkap. Memang kita nak lawan dengan dia orang ni memang zaman sekarang, sebab dah 2020. Memang memerlukan technicality, memang memerlukan supaya kita ni kena banyak baca sikit. Agak perit, tetapi inilah dia masalah sekarang yang kita dah berhadapan ni. Sebab pihak kerajaan sibuk memerintah
Yang kita-kita yang kat bawah ni, macam saya ahli UMNO yang biasa ni, kita memang terpaksa betah mereka dengan hujah. Dalam pada masa yang sama, kita perlu betulkan naratif kita. Kita nak serang peguam ini bukan pada apa yang beliau perkatakan atas dasar hujah perundangan, tetapi disebabkan oleh naratif politik yang beliau cuba mainkan. Nak menampakkan Sultan Johor ini seakan-akan tidak tahu tentang undang-undang tubuh kerajaan negeri Baginda. Okey, itu saja pada hari ini. Terima kasih banyak-banyak kerana menonton. InsyaAllah kita jumpa di lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.